Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam kelas Cikgu Ridwan pada hari ini. Sehari ini cikgu nak berkongsi dengan kamu berkaitan dengan amali 1.1 tingkatan 4 lah. Fizik tingkatan 4 silibus baru KSSM. Jadi cara amali ini murid akan lakukan sendiri di rumah menggunakan atas talian lah. Jadi bagaimana nak melakukan, cikgu akan tunjuk selepas ini. So, dengan tidak membuang masa, cikgu telah keluarkan apa yang perlu untuk keperluan amali. Jadi inilah eksperimen atau amali 1.1 tadi. Yang di mana kamu akan rujuk dalam buku teks lah. Ada di dalam buku teks. Jadi dalam eksperimen, ini adalah format seperti ujian amali di mana kamu akan diberi satu lampiran radah dan bahan seperti ini. Kalau kamu seorang sini satu set lah. Ini contoh untuk 12 set lah. Untuk 12 orang. So dekat sini catatan ni kamu boleh catat lah. Kalau ada kamu letak right. Kalau tiada kamu katakan tiada lah. Ini contoh-contoh peralatan yang diperlukan lah. Okay. So dalam amali ini, dalam ujian ini, apa yang kita nak kaji adalah kita nak sebenarnya kita nak mengkaji hubungan panjang bandul, simbolnya L dekat sini. Mengkaji hubungan panjang bandul dengan ayunan bandul T lah. Di mana inference-nya di sini kita lihat tempoh ayunan bandul bergantung kepada panjang tali, manakala hipotesisnya adalah semakin panjang benang bandul semakin panjang tempoh ayunan. Jadi cikgu buatkan sini hashtag. Cikgu hashtagkan kat sini. Cikgu hendak kamu lihat bagaimana menulis hipotesis dan juga inference lah. Jikalau hipotesis ni kita lihat semakin panjang benang tali semakin panjang tempoh. Maksudnya yang ini adalah spasi X, ini adalah spasi Y. Dan manakala untuk menulis inference, kita lihat di sini ayunan tadi. Tempoh ayunan bandul itu adalah Y. Diikuti dengan X. Ini cara penulisan inference dan juga hipotesis lah. Jadi secara tidak langsung murid-murid di rumah boleh mengenal lah daripada penulisan hipotesis dan inference tadi. Sebenarnya secara tidak langsung kamu boleh mengetahui sebenarnya pembuli ubah dimanipulasikan itu adalah panjang bandul, bergerak balas, tempoh ayunan bandul, dan di sini yang paling penting adalah pembuli ubah yang dimalahkan iaitu jisim ladung bandul. Jadi dekat sini biasanya yang cikgu pengalaman yang lepas-lepas murid biasa salah dekat sinilah. Kebanyakan murid salah di sini, dimalahkan. So dimalahkan di sini maksudnya kuantiti fizik tu boleh diukur, tetapi ketika eksperimen itu ditetapkan. So bukannya terdiri ataupun ada yang murid suka menulis contoh yang biasa cikgu jumpa jenis. Jenis ni bukan jenis ni bukan pembuli ubah yang dimalarkan. Itu salah satu contoh yang paling ketara lah jenis. Okey. So kaki retort jangka sudut. Okey, dalam eksperimen maya ni kita perlu jangka sudut, kita telah ada jangka sudut secara atas talian yang telah disediakan ladung bandul yang randik semua ada nanti kamu lihatlah cikgu tunjukkan macam mana nak buat. So benang 1 cm dan 2 keping papan lapis. Ini antara bahan dan radah yang perlu kamu tahulah dan kamu kenal. Rupa bentuknya iPad G bagaimana, pembarimeter rupanya macam mana, jam randik seterusnya ladung dan kaki retort lah Jadi ini adalah contoh bagaimana susun atur dalam amali yang sebenar. Pengapit G ni digunakan untuk memegang kaki retort. Kemudian benang tadi diapit oleh papan lapis menggunakan sambungan daripada kaki retort juga. Panjang bandul ini kita boleh adjust lah sebab ia ni adalah pembuli ubah
manipulasikan. Kemudian jisim ladung yang telah dimalakan tadi. So dekat sini ditunjukkan dari A ke B dan B ke A ni adalah ditunjukkan untuk menunjukkan ayunan lengkap. Satu ayunan lengkap. Dikira daripada mana? Dari A ke B dan B pergi ke A barulah dikira satu ayunan lengkap. Jadi di bawah ni adalah prosedur bagaimana kamu nak melakukan amali. Okey, kamu boleh tengok dalam di dalam pautan cikgu nanti dekat di bawah video itu kan diberi satu pautan Google Drive. Kamu boleh tengok macam mana nak lakukan eksperimen ini. Okay, yang penting yang pertama tu laraskan panjang tali 20 cm. Kemudian kita sesarkan sudut pada sini. Kita lihat ada sudut 10 darjah 10 darjah. Yang ni cikgu akan gunakan nanti, cikgu akan tunjuk. Kemudian lepas tu kita record masa sebanyak 20 ayunan. Kemudian kita cari T purata. Setiap satu panjang tali tu kita ukur 2 kali untuk mencari purata masa. Lepas itu kita carikan tempoh ayunan bangku lengkap itu, iaitu T besar. Di mana masa tadi kita bahagikan dengan 20 lah. T purata tadi kita bahagikan dengan 20. T purata 20 dan nilai T kuasa 2 ni kita akan buat selepas inilah. Macam mana nak cari T kuasa 2. Seterusnya, kita ulang eksperimen ini dengan data yang berbeza lah. Kita manipulasikan panjang benang tu daripada 30, 40 sehinggalah 70. Dan ini adalah contoh jadual yang perlu kita sediakan lah. Jadi tanpa membuang masa, cikgu tunjukkanlah bagaimana nak lakukan amali menggunakan atas talian. Okey. Ini adalah alamatnya, address yang cikgu lampirkan nanti di dalam di bawah video lah, dalam link Google Drive itu. Okey, ataupun dalam penerangan berkaitan dengan video, cikgu akan masukkan address ini. PHET Colorado ini. Jadi ini adalah gambar rajah ataupun paparan rupa bentuk amali yang kita akan buat secara atas talian lah. Tadi, so dekat sini jisim yang telah diset satu ni maksudnya kita telah pilih sini 1 kilogram. Kamu nampak sini 1 kilogram ni. Kita boleh adjust lah, kita nak kita adjust kat sini. Kalau kita tekan, kita boleh gerakkan tu. Kita klik sini, kita boleh gerakkan. Dia akan bergerak lah. Berapa yang kita nak lah. Tapi kita buat senang lah, kita ambil 1 kilogram dulu. Nanti murid boleh uji lah dengan data lain. So untuk graviti ni biar, sebab kita memang buat kat bumi. So tidak ada friction. So no, jangan usik. Tapi lepas ni kamu boleh buat sendirilah. Kamu boleh kaji bagaimana kalau kita tukar daripada bumi ke planet Jupiter. Boleh, kamu boleh buat sendiri. Kalau friction ni kamu boleh gerakkan lah. Banyak ke ataupun tanpa. So kat sini kita buang dulu. Kita abaikan bahawa tak ada geseran yang berlaku. Jadi ini length tali tadi kita set kepada 20 cm. So dalam meter kita ada 0.2 lah. Okay, tak apa, kita check yang paling panjang. Yang paling panjang tadi 70 cm bermaksud 0.7. Okey, ni contoh 0.7. Jadi kemudian kita sesarkan kepada, tadi kalau kamu tengok 10 darjah. Okey, kalau kita letak kiri, negatif lah. Kalau kita letak kanan, dia jadi positif. Terpulanglah kamu nak letak kiri ke nak letak kanan, eja kepada 10 darjah. Jadi, kemudian kamu nampak kan? Jadi kamu stop dulu. Ni kamu nampak ni ada automerah ni stop. Okey, kemudian kita ada ruler, kita ada stopwatch, kita ada plate trace. So kita klik stopwatch ni, dia akan keluar 1 jam. Kita bawa jam ni dekat sini dengan masa yang kita nak tekan ni, on off ni. Dan kita tarik pada 10 darjah. Kita berhentikan. Nampak tu, kita berhenti. Kita tak nak dia bayang, kita stop lah, pause tadi. Kita letak balik 10 darjah. Okey. Lepas itu kita klik masa. Kita tekan play. Okey. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, kita stop. Jadi ini adalah masa dengan panjang tali 70 cm. Dengan sudut sesaran 10 darjah, kita dapat masa yang pertama 33.99. Jadi kita ulang yang kedua lah. Untuk ulang yang kedua, kita tarik ni, kita letak stop. Ni kita letak kosong balik. Ni kita tarik pada 10 darjah balik. Okey, kita tekan play. Untuk jam berandik atas stopwatch tadi, kita tekan play semula. Tu nampak dia ayunkan lah. Okey, ini adalah cara dia lah. Atau kalau kamu rasa laju sangat ayunan, laju sangat, kita boleh letak slow kat sini. Slow, kita letak di 10. Kita tekan play, kita kira. Dia akan slow lah. Slow sangat. Slow sangat. Inilah contoh. Jadi cikgu telah cikgu telah buat eksperimen ini. So nanti cikgu akan tunjukkanlah data, tapi kamu selesaikanlah. Kamu boleh main eksperimen maya ni dengan data kamu sendiri, set daripada panjang tali 20 sehinggalah 70 cm. Ini cikgu tunjukkanlah. Okey. Ini contoh. Cikgu isikanlah data yang ada ni, yang cikgu ada. Contoh untuk 20 ini. Masa pertama cikgu ada 18. 18.1. Kemudian cikgu ada 18.6. 16. T purata ni, bila T purata ni, kamu tambahkan T1 tambah T2 bagi dengan 2. So, hati-hati dekat sini. Okey, kalau dekat sini, kamu menggunakan kalkulator, sudah pasti kamu akan dapat 3 tempat perpuluhan lah. So, kalau kamu nak buat 2 tempat perpuluhan, pastikan semuanya 2 tempat perpuluhan lah. Okey, untuk T ni kita bahagi dengan 20. So, kita akan dapat 0.907. Dan T kuasa 2 ni, kuasa kedua kan 0.823. Jadi cikgu isikan sebentar. Kamu tengok apa yang cikgu nak terangkan selepas ni. $2569. Dan sini 22. Okey, lebih kurang T1, T2 itu. Ni kalau kamu guna kalkulator, kamu akan dapat 22/2. So, tambah kosong. Pastikan 2 tempat perpuluhan semua seragam. Kalau 3, semua sekali 3 tempat perpuluhan. Okey, ni cikgu penuhkan dululah. Ni contoh data lah yang ada. Kalau kamu dapat tadi. Jadi ni contoh, cikgu dah siapkan ni yang ada. Okey, jadi kamu gunakan amali tadi, eksperimen maya tadi. Cari data, teruskan untuk 50, 60 dan 70 lah. Okey, selepas itu kamu jawab soalan ini. Kamu perlukan graf. Graf T melawan L dan juga graf T kuasa 2 melawan L. Seterusnya yang kamu tentukan kecurunan graf untuk T kuasa 2 melawan L. Dan yang paling penting nanti cikgu nak yang nombor 4 ni. Kamu tentukan pecutan untuk graviti bumi. Ni yang saya nak tengok lah. Okey, jadi kamu boleh pakat dengan kawan-kawan. Tadi kita telah tetapkan jisim untuk ladung itu 1 kilogram. Kamu boleh pakat dengan kawan-kawan ubah.
Katakan ada kawan kamu buat 2 kilogram, 3 kilogram lah dan seterusnya supaya kita tengok dengan jisim ladung yang berbeza apakah kaitannya dengan pecutan graviti yang kita dapat dan apakah kaitan dengan panjang tali serta tempoh. Jadi selamat mencuba melakukan eksperimen di rumah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.